Dalam video ni saya akan tunjuk dan sentuh satu persatu ciri yang ada pada Pro 2 Alza variant AV, variant paling premium. Masalah dia adakah berbaloi kalau kita pilih variant AV ni dengan harga yang 78,000, hampir nak mencecah 80,000 lah. Saya akan tunjuk satu persatu dan di showroom Pro 2 Popular Prestige ni kita bongkar semua. Jom kita tengok bahagian sisi. Yang pertama adalah dia punya rim alloy saiz 16 inci dan dia pakai tayar Toyo Proxus CR1 dengan profil tayar dia 195/60R16. Kalau bahagian depan dia disc brake, bahagian belakang pun pada model AV ni dah pakai disc brake. Advance okey. Lepas tu dia punya cermin sisi ni, dia punya perumah dia ataupun housing casing dia ni warna hitam sebenarnya. Dia bukan warna vintage brown macam pada body kereta, tak. Dan cermin sisi pun dia ada signal lah yang LED. Satu benda yang menarik untuk bahagian dalam ni, anda akan nampak satu simbol dekat sini. Okey, simbol ni adalah untuk fungsi keselamatan blind spot monitoring system, yang mana kalau kereta lalu dia akan menyala bagi amaran. Dan kalau anda tengok bahagian atas, door visor ni adalah aksesori gear up. Window line pada AV yang membezakan antara dia dengan X dan H, kalau bahagian sisi lah, sebab dia chrome, dia ada finishing chrome dekat sini. Okey, dan sekali dengan side skirting. Baik, kita tengok kat sini. Ini tangki minyak dia sebelah kiri. Kalau Pro 2 memang belah kiri lah. Dan tangki minyak penuh dia boleh dapat 43 liter. Kalau kita isi round 95, bawah RM90 lah boleh penuh. Tu sebab dia boleh claim tahu 22 km per liter. Itu yang Pro 2 claim on paper. Tengok bahagian belakang dia. Yang pertama, dia ada sekali dengan spoiler untuk variant AV. Itu adalah memang ada antenna yang jenis shark fin. Kalau kita tengok lampu dia, sebenarnya lampu dia yang menarik lah. Dia lebih kurang macam Ativa. Kalau kita sentuh, dia 3D sebenarnya. Dia lekuk. Dan lampu ni memang fully LED. Daripada lampu brake sambung sampai sini. Kemudian lampu signal pun LED, lampu untuk belakang pun LED. Menarik. Bersambung lagi adalah garnish kat sini, kemasan yang gloss black ni. Kemudian ada dengan chrome dekat sini, macam bersambung lah. Dan bahagian bawah bumper, skirting bumper bahagian bawah tu, ini adalah aksesori gear up. Okay, memang ada logo kat sini. Kalau kita nak buka boot belakang kan, dia ada satu button dekat sini, butang dekat sini. Ditekan secara elektronik, dia buka, dia release benda ni. Rasalah premium tu. Jadi bila kita buka, ini adalah ruang yang kita dapat. Dan pada variant AV, anda akan dapat sekali dengan luggage tray ni. Supaya kalau kita letak barang, tak adalah merosakkan bahagian bawah dia. Dia calar kat sini je. Ada lagi ruang kosong kat bahagian bawah ni, nampak tak? Kita nak letak benda-benda yang tersorok lah kat bahagian bawah ni. Kasut ke boleh lepas sebenarnya. Sekali dengan jack dan tool untuk kita buka tayar. Ini adalah kita kena release benda ni untuk dapatkan tayar kat bahagian bawah, sebab tayar spare dekat bahagian bawah. Okay, dan ada lampu sebenarnya. Ni lampu kat sini. Ini saiz sekarang ni 137 liter. Kalau kita jatuhkan third row, cara dia tarik saja. Tarik saja. Tarik saja benda ni, anda boleh dapat saiz penuh dia adalah 498 liter. Memang cukup besar sebenarnya. Sebelum kita masuk, dia ada satu fungsi iaitu keyless entry untuk variant AV ni, yang mana kunci ada dalam poket ke, kita tekan je dekat sini. Okey, dia ada satu sensor elektrostatik ni yang akan unlock kereta. Bila kita masuk, cuba anda tengok, anda perhatikan. Kan saya kata tadi kan, kita kena awal tadi nak sentuh apa kan, anda boleh rasa boleh dengar dia punya sentuhan, saya sentuh macam mana. Dan tekstur dia menarik sebenarnya ni. Ketiga-tiga variant memang ada, tapi yang pada variant AV ni, dia main dua tone warna. Daripada panel pintu sampailah ke papan pemuka, ada warna hitam dan juga warna macam color maroon lah, lebih kurang satu. Kat sini ada fungsi switch kawalan untuk cermin, tingkap semua. Dan ini untuk driver side saja, auto down dan auto up, sekali dengan auto fold, fungsi auto fold. Ruang banyak lah, memang besar. Ada 6 speaker pada variant AV ni. Dan bila kita masuk, saya masuk kat dalam, anda kena tengok satu benda lah, seat dia. Seat dia memang menarik. Bagi saya dua tone dia ni menarik.
kat sini dia tak merah macam Myvi. Kalau Myvi kita tengok merah nyala orang kata. Tapi yang ni dia macam warna gelap koko-koko sikit, maroon koko sikit. Dengan pattern macam ni, jahitan warna ni nampak lebih eksklusif lah. Dia semi leather, separuh kulit. Okey. Steering pun leather dengan jahitan warna putih kat sini. Swiss kawalan belah kiri, belah kanan semua ada, dan kita boleh laraskan dia secara atas bawah. Atas bawah. Kalau tanya panel meter, memang orang kata AV kan. AV ni paling top spec. Jadi kita akan dapat digital 7 inci TFT. Dan pelbagai info lah kita boleh dapat dalam tu. Kita kawal dekat sini saja. Dan dia punya sistem multimedia pun besar. Yang besar lah, 9 inci. Ada macam-macam fungsi, sekali dengan fungsi Android Auto. Dan untuk kalau Apple CarPlay saya kurang pasti. Mungkin ada yang tahu, boleh komen kat bawah. Apple CarPlay ada ataupun tak. Kat sini ada kemasan chrome. Lepas tu warna silver dekat sini. Mainan tone warna maroon lagi. Lepas tu kat sini gloss black. Ini membezakan antara AV dengan X ataupun H. Sebab apa saya kata macam tu? Cuba anda tengok ini. Kalau X ataupun H, dia ada ruang kosong kat sini. Dia bukan jenis yang gloss black lah. Ruang kosong. Lepas tu dia ada satu USB port kalau yang variant H. Tapi yang pada variant AV ni dia tak ada kat sini. Slot pengecasan USB tak ada. Dia ada kat sini sebenarnya. Dia ada poket kat sini, kiri dan kanan. Tapi belah kiri ni dia ada satu USB port kat sini. Dia letak sebelah ni. Kita nak charge telefon boleh letak melalui sini lah. Okey, dengan push start button, panel aircon digital, memory 1, memory 2 boleh. Tengok glove box. Besar, cukup besar. Lebar, dalam. Dan belah kanan dia ada yang jenis lekuk yang statik. Kita boleh letak cup holder ke, sejukkan air minuman. Belah kiri dia jenis yang hanging punya. Dia tergantung macam ni kan. Cantik lah. Kalau anda perhati betul-betul dashboard dia ni, dia tekstur dia berlainan. Yang ni pattern lain, yang ni pattern lain, yang ni pattern lain. Tiga-tiga hard plastik ni pattern lain-lain semuanya. Dia bukan kosong-kosong sangat lah. Okay. Dan special untuk variant AV anda akan dapat sekali dengan ni, DVR dashcam ni. Dia integrated sekali. Pelekat RFID pun ada. Okay. RFID ni ketiga-tiga variant dapat. Jadi atas pemilik lah sama ada nak aktifkan ataupun tak nak aktifkan. Pilihan masing-masing. Okey. Lampu ni cermin ada. Cermin muhasabah diri. Cuma lampu ni lah. Lampu ni kalau ikutkan dia warna oren lagi. Tak nyala sekarang ni. Jadi itu saja untuk bahagian depan. Sebelum tu sebelum tu jangan lupa. Ni fungsi yang menarik sebenarnya. Di konsol tengah dia ni dah tak ada handbrake. Dia pakai yang jenis electronic parking brake. Dan juga sekali dengan auto brake hold dekat sini. Center unlock, lock button kat sini. Dan adanya center armrest. Perehat tangan kat sini. Satu soket 12 volt dalam ni. Cuma yang ni dia soft padded. Kalau yang X dengan H dia bukan soft padded. Dan satu lagi adalah kat bahagian ni, cup holder. Satu cup holder kat sini. Mari kita tengok bahagian belakang pula. Masuk bahagian belakang, saya perasan dan saya tengok lah, bahagian depan dia ada 2 tone, tapi bahagian belakang dia 1 tone saja. Kecuali seat ni. Seat ni masih main dengan 2 tone, maroon ataupun koko dengan hitam ni. Tapi kalau anda tengok dia punya panel pintu dah kosong. Macam biasa pada spek H pun macam ni. Kecuali dia ada ni lah, silver painted dekat bahagian ni. Bagi timbul sikit. Ruang memang banyak lah. Ruang kosong, bottle holder. Ruang kompartmen kosong dekat sini. Speaker bahagian belakang. Dan kalau kita, bila saya duduk lah, tergelang bahagian belakang. Okey, bahagian atas dia ada corong penyaman udara dengan cabin aerator dekat sini. Dan dia ada fungsi laras untuk blower angin. Suhu kita tak boleh nak laras, suhu masih lagi kat depan. Kita cuma boleh laras dari segi kekuatan angin sahaja. Dan aircon ni ada dua belah lah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita boleh laras. Kalau nak belah ke second row, buat macam ni. Kalau nak pergi ke third row, dia akan dia straight macam ni. Dia akan pergi ke belakang. Itu saja. Dan satu lagi fungsi, anda boleh tengok, ni dia ada center armrest, tempat rehat tangan
Jadi dia jadi macam 6 seater lah, bukan 7 seater kalau buat macam ni. Kita boleh letak tangan kat sini rehat. Okey. Special hanya pada H dan juga AV sahaja. Bila saya duduk, satu benda yang saya perasan, ini bukan lagi kedudukan yang paling belakang. Saya cuba adjust, saya cuba laraskan. Oh, paling belakang. Cuma seat depan ni saya belum laras lagi di kedudukan saya, tapi masih lagi banyak ruang kalau anda tengok. Bukan nak puji dah, tapi benda yang kelebihan kita kena bagi tahu. Dan advantage lagi kerusi ni, dia melekuk ke dalam. Sama je, tiga-tiga variant semua macam ni. Dia ada poket kanan dan kiri. Di konsol tengah dia ada 2 slot pengecasan USB 2.1 kat sini. Ni yang saya katakan tadi, cup holder kecil je kat sini. Okey. Bila saya duduk kat bahagian belakang third row ni, ni adalah kedudukan paling tegak. Bila saya adjust, melaraskan, ini adalah kedudukan yang paling landai yang saya boleh duduk, selesa sebenarnya. Dan second row saya dah laraskan ke kedudukan yang kata bagi dua lah. Yang ni sama adil. Bila masuk bahagian belakang, poket ada kat sini, ruang kosong. Kat sini pun ada ruang kosong. Di sebelah kanan saja dibagi satu soket lagi, 12 volt dekat sini. Okey. Sebelah kiri tak ada, kosong saja. Tapi masih lagi ada poket dan ruang kosong kat bahagian bawah ni. Yang ni dia punya headrest, dia boleh laras naikkan, selesa lah. Dan saya katakan sebelum ni pun, kedudukan dia ni tak adalah macam terlalu squat kan, macam mencangkung, macam nak buang air kan, nak buang air besar. Okey. Jadi saya tunjuk pada anda cara bila saya nak keluarkan. Hari ni tak adalah kurus mana, dan tak adalah gemuk mana. Senang sebenarnya kita nak keluar. Ingress dan juga egress tu mudah. Cara nak tutup balik, tolak je. Dia macam spring loaded. Okey, tolak macam ni je. Dan angkat je benda ni. Settle. Sangat mudah lah sebenarnya. Bahagian enjin dia, enjin 1.5 liter naturally aspirated lah. Dan 4 silinder yang menghasilkan 104 horsepower pada 6,000 RPM dan juga 138 Nm torque pada 4,200 RPM. Dia pakai transmisi DCVT. Tiga-tiga variant semua sama lah. Dan kalau kita tengok dia ada satu sistem ataupun fungsi eco idle yang membantu untuk penjimatan minyak. Dan pada model AV ni juga dia ada 3 mode pemanduan, sama ada eco, normal ataupun power. Kita pilih lah yang mana satu kita nak pakai. Okey, tengok balik dia punya engine bay. Ruang enjin dia ada satu, boleh tahan lah dia punya besar gap dia antara enjin dengan bahagian depan ni, dengan radiator ni kan. Tapi kita tak tahulah apa tujuan dia buat macam tu. Boleh jadi untuk pembangunan enjin akan datang, ataupun dari segi safety reason, sebab-sebab keselamatan. Okay. Dan saya suka tengok benda ni. Air intake dia sekarang, dia dah yang ambil yang daripada depan. Kalau dulu kalau saya pakai Myvi Icon dulu, dia punya air intake dia, lubang dia dekat sini, dan dia ambil daripada sini. Sebab tu Myvi yang second generation, kita boleh redah air tinggi, tak ada masalah, sebab tak masuk dekat air intake tu. Tapi sekarang ni, kalau air melimpah, mudah masuk lah. Walaupun tinggi, tapi tinggi lah. Okay. Jadi kita settle bahagian enjin. Kita tengok dia punya bahagian depan pula. Bahagian depan ni, yang pertama adalah grill dia ni. Grill dia ni, dia berbeza dengan H dengan X sebab dia ada kemasan gloss black, berkilat. Dia cat warna berkilat ni. Kemudian dia punya bar ni chrome. Lampu dia, lampu LED dengan turning signal yang sequential, yang yup, cantik. Dan lampu LED ni dia ada satu fungsi yang canggih, iaitu adaptive driving beam, yang mana dia akan auto high beam pada waktu malam. Bila ada kereta, dia akan low beam secara automatik, dia ikut keadaan semasa. Jadi kereta depan dia tak silau mata. Itu fungsi yang canggih lah. Okay. Dan turun lagi bahagian bawah, dekat situ dia ada bagi sekali dengan lampu kabus yang jenis LED. Dan dia punya, untuk variant AV ni, dia datang sekali dengan body kit gear up, aksesori gear up, sekali dengan chrome lah kat bahagian bawah ni sebagai aksesori tambahan, kemasan tambahan. Tengok kat sini, apa ni, dia ada kamera sebenarnya. Dan kamera ni tujuan dia sebab kereta model AV ni dia datang sekali dengan kamera 360 darjah kamera. Bila sebut bab ataupun ciri keselamatan yang basic, memang kita tahu ABS, EBD semua memang ada. Dan
Dia adalah standard bagi kesemua variant dengan 6 beg udara. Cuma yang paling advance ni anda akan dapat semua benda lah. ASA yang standard semua akan dapat. Driving assist pun anda dapat semua fully secara lengkap. Kemudian parking assist pun ada. Macam driving assist contohnya lane departure warning dan lane departure prevention. Kemudian sekali dengan adaptive cruise control hanya pada variant AV ni. Semua lengkap. Kalau saya nak cerita satu-satu makan berjam lah, tak habis video ni. Anda boleh cari sendiri apa dia setiap fungsi tu kan. Banyak. Untuk variant AV ni harga jualan dia 78,000 lebih. Itu harga on the road termasuk insurans semua. Jadi anda fikir macam mana dengan apa yang saya kongsi, saya sentuh semua benda tadi kan? Adakah berbaloi kalau kita pilih variant AV ni berbanding variant-variant dia yang lain? Saya kalau secara jujur lah, saya ada duit saya akan ambil yang ni. Cuma kalau macam fikir dari segi feature yang lebih kurang, H tu bagi saya dah memadai. Tapi terpulang kepada pembeli, cita rasa masing-masing macam mana kan. Jadi kalau anda rasa macam berminat dan nak booking dengan variant Alza variant AV ni, anda boleh je WhatsApp saya. Dekat bawah tu saya ada bagi nombor WhatsApp sekarang. Itu sajalah. Saya Taqib Muhaimin dari bawah. Nama Taqib. Taqib. Baki. Taqib. TAKIB. Taki. Taqib.